dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Ustazah Aisyah Ghazali yang merupakan exco kerajaan Kedah dan merupakan adun Mubaflah untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengerusi majlis. Dia tak boleh jadi pengerusi, dia pernah jadi penceramah. Orang dia pengerusi hadis, orang yang tak ada hadis dapat hadis orang. Saya kasihi Ustaz Syarudin selaku yang Ketua PAS kawasan Padang Serai. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan pada malam ini dengan nikmat iman, Islam, sihat insya-Allah dalam satu menunaikan tanggungjawab kita kepada sebuah negara yang merdeka ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang bermaksud orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman. Sebahagian daripada mereka itu menolong kepada sebahagian yang lain untuk ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, untuk mencegah kemungkaran, wa yuqimuna shalah, untuk mengajak mendirikan salat, wa yu'tu zakat, mengeluarkan zakat. Wabillahi aqibatul umur. Itulah bagi Allah segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi malam ini kita sama-sama mengajak ke arah kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf. Apabila kita beriman, kita nak mengajak ke arah kebaikan. Kebaikan yang kita nak ajak inilah untuk mencegah kemungkaran yang paling besar, iaitu kita nak mengelak negara kita daripada ditakbir yang boleh melakukan kemungkaran kepada Allah, dan juga boleh mengelak negara kita diperintah oleh kerajaan yang terdahulu, kerajaan 22 bulan yang sudah kita tahu rekodnya yang telah kita dikabarkan oleh pengerusi sebentar tadi. Alhamdulillah dalam sistem wajah silmiyah, sistem demokrasi, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala 5 tahun sekali boleh pilih pimpinan. Kuasa di tangan rakyat. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu melayan ubutan. Kita tidak perlu melihat ke belakang. Apa yang ada kuasa di tangan kita dalam 5 tahun ini, kita nak cari sebuah kerajaan yang adil, sebuah kerajaan yang prihatin, sebuah kerajaan yang bersih lepas pada pilihan raya, lepas pada 19 hari bulan ini. Kita sudah ada track record, iaitu ketika pemerintahan Ikatan Nasional di bawah Perdana Menteri Abah. Saya sebut Abah lah. Kenal tak Abah? Siapa tak kenal Abah kena keluar pada Malaysia lah. Abah pernah jadi Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Abah. Abah merintah ketika itu dalam suasana negara pandemik COVID. Kita tidak ada presiden case di mana-mana pun. Contoh bagaimana nama takbir sebuah kerajaan ketika itu dengan adanya serangan virus COVID. Sebab itu kita kena yakin dengan Allah. Allah menguji kita. Di zaman Tun Dr. Mahathir telah meletakkan wawasan 2020. Ketika wawasan 2020, negara kita akan dikatakan negara yang maju. Boleh buat mereka terbanglah macam-macam. Allah Ta'ala Maha Kaya. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentera di langit dan di bumi. Allah menghantar tenteranya yang kita tak nampak, virus COVID. Akhirnya 2020 yang kita canangkan, Allah telah mengurung kita dalam rumah ketika lockdown zaman Abah. Ketika itu masjid solat jemaat 12 orang. Tarawih tak boleh buat.
Mayan raya di rumah, baru kita tahu suami mana boleh baca khutbah, suami mana tak boleh baca khutbah. Suami mana boleh jadi imam, suami mana tak boleh jadi imam masa tu. Kita test boleh baca khutbah. Masa COVID itu, apa yang sedang berlaku pada kita dengan keprihatinan Abah, dengan keputusan yang kita lihat sebelum itu, kalau masa Pakatan Harapan merintah kita, dia menyebut negara nak bangkrut, negara nak bangkrut, negara nak bangkrut. Lancar tabung Pakatan Harapan, letak pun masjid ni tabung Pakatan Harapan. Nak gambarkan kepada rakyat, negara memang penat. Tak ada duit, nak bangkrut, kena buat tabung. Sekarang tabung Pakatan Harapan tu pergi mana? Saya tak boleh jawab, saya bukan orang Pakatan Harapan. Pergi mana tabung tu? Abang nak bangkrut, tak boleh bagi duit kat rakyat, boleh bagi RM30 saja. Kita pun syok tak kira dah. Orang Pakatan Harapan pakai syok semua RM30. Ketika apa memerintah, bagaimana duit 530 bilion duit ada untuk bantu rakyat ketika itu. Kita tahu zaman mereka. Di Kuala jadi DCM di Penang, Ketua Menteri Pulau Pinang, ada orang gelar linggo ini, Omar Abdul Aziz, ada tak? Omar Abdul Aziz, perintah Pulau Pinang ketika itu. Kita bangga Omar Abdul Aziz masa dia perintah Pulau Pinang. Dia jadi Menteri Kewangan Negara, apa dia buat? Dia bawa orang pergi pejabat Menteri Kewangan, kaji mana harta aset orang Melayu. Kita mereka tidak akan melihat. Bila kita ada aset, kita ada kekuatan. Bila kita ada harta, kita ada kekuatan. Tetapi mereka mengkaji harta, mereka boleh menjual ladang Haji Plantation, jual. Hak kita. Tabung haji ni hak orang Melayu, hak orang Islam. Orang betul-betul pergi masuk dia tabung haji. Orang nelayan masuk dia tabung haji. Orang jadi petani masuk dia dalam tabung haji. Dapat ada setahun ribu tabung haji. Kata buat kajian. Ini dah aset orang Melayu paling besar. Macam mana caranya kita jual aset mereka? Kita beli ladang ini dengan 200 juta lebih, dia boleh jual dengan 170 juta. Aset orang Melayu. Benarkah kita apa yang sedang berlaku? Ini sedang berlaku ketika Pakatan Harapan. Saya ni nak cerita, saya depan mata saya sendiri berlaku. Saya bila terima sorak di Kuala Lumpur, saya akan tidur satu hotel sebelah pejabat PAS Kuala Lumpur, EDC Hotel, bilik UUM. Saya akan duduk hotel tu saja. Hotel tu dengan murah, kita nak terima sorak jalan kaki saja daripada hotel. Saya akan duduk EDC Hotel. Satu hari saya masuk EDC Hotel, saya jumpa orang PAS jadi PAN. Saya kenal orang ni. Kita mahu siapa? Orang PAS jadi PAN. Dia tengah duduk bersorak di meja lain. Tapi saya duduk di meja lain, kafe lain. Lepas dia habis bersorak, dia jumpa saya. Tuan-tuan, main mana? Saya main sorak sebelah tu. Dia pun tahu lah sebelah tu. Dia pun tahu duduk sorak kat situ. Sorak sebelah tu. Hampa bincang. Apa tu dengan dia? Hampa bincang apa tadi? Ni hotel ni dia kata nak kena jual saja. Ya, betul-betul direct dia kata nak kena jual. Pasal apa nak kena jual? Dia kata tak boleh nak ruling lah, rugi lah. Saya duduk tengok pagi-pagi orang di Malaysia main dengan bas-bas tau. Kat sini dia kata. Banyaknya orang yang tidur kat hotel ni. Hotel tu murah tak mahal. 100 lebih je kan, murah aja. Banyak tidur kat hotel ni, milik UUM. Dia kata tak boleh ruling nak jual. Hampa nak jual kat siapa? Kami akan jual kepada syarikat di Singapura. Kita tak ada orang Malaysia boleh beli. Tak ada tak mampu orang Singapura boleh beli. Lepas tu saya tinggalkan dia. Saya tak tahulah hotel tu jual atau tak jual. Dia salah seorang yang masuk dalam JLC bawah kerajaan yang menguruskan hotel-hotel di Malaysia lah. Yang mana hotel-hotel yang makan, dia pengurus hotel itu. Yang antara sebahagian mengurus hotel itu. Kita tak tahu mengenai aset. Dan kita dia cakap. Dan kita boleh lihat lagi banyak aset-aset hasil negara, hasil orang Melayu. Sebab inilah yang mereka lihat. Bila kita tidak ada aset, kita tidak ada kekuatan. Bila kita tidak ada kekuatan, kita akan jadi merempat di negara sendiri. Okey, pilihan raya ini adalah pilihan raya yang perlu kita buat satu perubahan. Perubahan yang kita buat ini adalah bukan untuk kita, untuk masa depan anak cucu kita.
Kalau kita silap pilih pada kali ini, tahun depan tak apa lagi. Tahun depan lagi tak apa lagi. Kita akan lihat 10-20 tahun akan datang. Apa yang akan berlaku pada orang Melayu kita ada di sini. Orang Melayu ni tolak Ansor. Akhirnya orang lain tolak kita Ansor. Orang Melayu banyak tolak Ansor. Apa-apa pun tolak Ansor. Bolehlah, tak apalah. Akhirnya orang akan tolak kita Ansur. Kita tidak ada apa-apa esok kita. Sebab itu pilihan raya ini pilihan raya yang berbeza dengan pilihan raya 14 kali yang lalu. Pada kali ini yang akan bersama mengundi adalah anak-anak yang berumur 18 tahun. Anak-anak kita, anak-anak orang lain sedang bersedia untuk nak mengundi. Tapi anak-anak kita bila tanya, tak tahu nak pilih siapa lagi, tak tahu nak cari nak pasti mana nak pangkah, tak tahu macam mana sebab kita tak ada sekolah politik. Tak ada sekolah yang diajar politik. Dan kita lah sebagai ibu bapa mesti bertemu dengan anak-anak, ajak anak-anak buat satu keputusan yang tepat. Tapi kita lihat alhamdulillah gelombang kebangkitan anak muda ini begitu hebat. Dan kerajaan prihatin ini juga ketika COVID-19, bagaimana Abah boleh beli vaksin untuk kita kerana prihatin. Kalau tak ada vaksin kita tak duduk macam ni lagi. Tak boleh duduk macam ni lagi kalau tak ada vaksin. Kerana kita dah ambil vaksin, kita ada ketahanan. Kalau gantikan virus itu juga berlaku kepada kita, pertahanan badan kita sekurang-kurang mengurangkanlah kesakitan tidak sampai tidak ada gantikan. Bukan kita bergantung kepada virus vaksin, tapi kita berikhtiar supaya kita tidak terkena dengan kita dengan dapat sakit yang. Dan itu juga dengan kerajaan prihatin ini kita dapat tubuh kerajaan negeri Kedah. Dengan kerjasama yang baik kita dapat tubuh kerajaan negeri Kedah, kerajaan yang prihatin sekarang ini. Saya nak cerita Datuk Seri nak sebut Ustaz Azizat, biasa dengan Ustaz Azizat, Datuk Seri Sanusi, seorang Menteri Besar yang Allah Ta'ala hantar kepada kita, seorang Menteri Besar yang berjiwa halus, denyut kesusahan rakyat ini, nadi kesusahan rakyat ini dia dapat. Saya teringat dalam kali dia mencorak itu, dulu di Sik ni ada satu kampung nama dia Kampung Seri Daci. Ada gelak tu saya betul kan, nama Seri Daci. Dia nama Seri Daci, kerajaan Daci jatuh dia pun nama Seri Bulan. Seri Bulan jatuh dia pun Seri Daci balik. Sebab apa dia pun nama tu? Dia pun mengharapkan kampung yang dia duduk tu dapat grant. DN kata kalau tak pangkal kami tak dapat grant. Dia pun kumpullah Seri Daci. Lepas tu pula mai PAS perintah bos Seri Bulan pula. Kita pun duk heran, tak Seri Daci, tak Seri Bulan. PAS jatuh pula bos Seri Daci pula. Baru-baru ini kita telah tengok kenapa kampung ini. Akhirnya kampung ni belasik lah. Bila kita tengok rupanya memang tak boleh bagi geran kat mereka. Sebab tanah itu adalah tanah hutan. Tanah tu digezetkan tanah hutan. MP kata tanah, walaupun tanah tu tanah hutan, kita tak boleh ambil lah tanah tu. Mereka duduk kat situ dah, mereka buat rumah kat situ dah, mereka ada tanah pokok kat situ dah bercucu cicit kat situ dah. Kita tak boleh ambil lah tanah tu walaupun digezet tanah hutan. Sekarang kita buat bagi boleh. Macam mana cara nak boleh? Tarik keluar tanah hutan ini, kita ganti tempat lain, itu kita jadikan tanah kawasan kat kampung di situ. Akhirnya masyarakat Exco beberapa minggu yang lalu, kita telah meluluskan semua kampung itu dapat geran. Nama dia kita ubah Kampung Sejahtera. Jangan berdating dah, jangan berbulan dah, sejahtera. Sebenarnya itulah hasil negeri sebenarnya. Bila kita duduk, mereka duduk sebelum ni tak bayar cukai apa-apa. Bila kita bagi geran kat mereka, mereka buat bayar premium tanah, mereka dapat geran, mereka bayar cukai, dapatlah hasil kerajaan negeri. Termasuk di Langkawi, nama dia Kampung Sanusi. Bukan Sanusi ni, Sanusi dulu. Sanusi yang tanam padi. Tanam padi atas bumbung. Orang Langkawi pun nama Kampung Sanusi. Satu kampung lagi Kampung Punaha. Satu kampung lagi Peklok telah kamu. 3 kampung. Duduk 40 tahun dah. Tak boleh geran. Mereka duduk saja, tak boleh buat apa. MD kata kita tengok balik kampung ni.
tengok-tengok balik, itu juga tanah hutan. Bila tanah hutan kena tarik balik, MD kata kita nak tarik balik tanah hutan jadi tanah kampung, kami ganti sehampa untuk tanah hutan. Hampa ambil lah pulau mana hampa nak, 99 pulau lah. Satu pulau kami bagi ke hampa, ganti tanahnya adalah tanah hutan. Boleh hampa lah. Hak tanah ni kita isytiharkan tanah kampung, kita akan bagi geran. Sebab duk tahu apa rugi yang kita kerajaan, mereka duduk-duduk dah, apa pun tak bayar, cukai pun tak bayar, duduk saja. Bila kita bagi gerak, dia bayar cukai, dapat hasil. Sebab hasrat kita jadi kerajaan, kita nak membantu rakyat, menyenangkan rakyat, memudahkan rakyat. Itulah yang kita buat. Akhirnya kerajaan dapat hasil tertinggi kita dapat pada tahun 2021. Bukan saja pelabur yang tertinggi, hasil cukai hasil kerajaan negeri yang tertinggi 600 juta lebih pada tahun 2021. Ada orang bangun dalam dewan, pasal apa kata hasil 2021 itu 600 juta lebih itu tertinggi? Ada sebab 2019 ada 700 juta. Kenapa kata tak tertinggi? 2017 hasil cukai yang kita dapat 500 juta lebih saja. Disebabkan Perdana Menteri ketika itu, ayah kepada Menteri Besar ketika itu, dia bagi dekat anak dia 200 juta, jadilah 300 juta. Itu bukan hasil, itu nama dia pemberian, tak nama hasil. Pemberian itu berbeza, tak nama hasil. Akhirnya yang paling tertinggi pada tahun 2021, kita sudah ada rekod ketika kita perintah dahulu. 2 tahun pendapatan kerajaan negeri Kedah surplus zaman Ustaz Azizan. 2 tahun. 2010, 2011 surplus duit kita, bukan defisit. Kita sudah ada rekod. Sekarang kerajaan Kedah adalah kerajaan yang kewangan dia stabil. Kita tak perlu panjat tangga Putrajaya untuk pinjam nak bayar gaji dan tekanan kerajaan. Sekarang kerajaan sedang bayar hutang. Kerajaan terdahulu yang panjat tangga Putrajaya minta pinjam untuk bayar gaji dan tekanan kerajaan. Stabil kita. Walaupun kita kehilangan hasil, apabila kita tak sambung premis judi, kehilangan hasil kita lebih kurang 500,000 kehilangan hasil. Tetapi walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kita yakin dengan Allah, sebuah kerajaan itu, negara itu iman, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, Allah Ta'ala akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Akhirnya pelabur datang ke Kulim. Labur berapa bilion pengerusi? Dia duduk di Kulim tak tahu. Boleh tak boleh high-tech ni. 68.3 bilion yang pergi dekat Kulim. Allah Ta'ala hantar Rasul buka pintu. Sebab Allah Ta'ala ni Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kita perintah dan ikut SOP Allah, Allah hantar mata kita dengan pelabur yang banyak. Sahab ekonomi kita. Tadi saya mencorak dengan pegawai kewangan. Puan kata, kewangan kita stabil, perlu ke mana-mana, duit kita masih ada dengan reserve yang sedia ada. Dan apabila mencorak, ketika mencorak untuk sidang dewan terakhir, mencorak expo terakhir untuk sidang dewan, dibentang oleh pegawai kewangan. Datuk Seri, kita ada kasihan kerajaan 5,000 lebih. Kalau pusat bagi bonus, kita nak kena bagi bonus. Kalau kita bagi bonus kat kerajaan, kat kasihan kerajaan RM1,000, kita ada lebih kurang 5 juta duit kita habis, kita guna 5 juta. Kalau kita bagi 1,500, kita kena duit kita lebih kurang 8 juta plus. MD kata duit kita ada tak 8 juta. Pegawai kewangan kata ada. Kalau begitu kita isytihar, kita bagi bonus untuk kasihan kerajaan negeri Kedah RM1,500. Tak ada kerajaan lain bagi, Kedah yang bagi. Walaupun negeri Kedah kedua termiskin di Malaysia. Namun yang paling miskin Kelantan. Negeri yang Kelantan miskin, tapi orang Kelantan oi kaya lah. Negeri yang miskin, tapi rakyatnya kaya. Kita boleh bagi bonus RM1,500. Lepas tu orang bakal kata lah, bagi kat pegawai kerajaan kami tak dapat. Akhir sidang MD lulus pula 5 juta
untuk ibu tunggal, orang miskin apa semua ni, akan ada bagaimana cara untuk memohon. Dalam 5 juta ni kita akan bagi kepada sumbangan wakafah, one off lah kepada semua-semua yang terlibat. Sebab apa kita boleh bagi? Sebab kewangan kita pun kukuh. Kewangan kukuh ini ada kerana doa tuan-tuan. Doa tuan-tuan, ada doa bayar nak duha apa semua ni, Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya nampak pentadbiran saya berada kedua-dua kerajaan PAS ini. Zaman Ustaz Azizan pun saya ada, zaman sekarang pun saya ada. Saya boleh lihat cara orang pemerintahan itu sama saja. Cuma Ustaz Azizan ni umur lebih sikit. Datuk Seri Sanusi ni muda sikit. Kemas sikit, kan bukanlah kemas, muda. Mereka dia kata lebay tak boleh perintah. Cara lebay perintah teratur tu macam-macam orang mai dah. Yang mereka perintah sebelum ini bilang mai sedang dewan. Saya pernah jadi pembangkang. Bermula 2013 jadi pembangkang sampai 2020 jadi pembangkang. Ketika saya jadi pembangkang, saya cerita dekat tuan. Saya tak pernah dapat pun duit daripada kerajaan untuk membantu wakil rakyat. Walaupun saya wakil rakyat sah dipilih oleh rakyat, saya tak pernah dapat apa-apa. Bila mai saja bulan Ramadan, saya ya Allah, peninglah nak bagi sumbangan. Saya harap kat tuan-tuan lah, saya sembahyang sunat duha bulan Ramadan 12 rakaat, tahu tak? Doa ni khusus untuk dapat sumbangan. Ada satu hari tu, yang terakhir, lepas saya bagi salam, telefon saya berdering. Berdoa sungguh-sungguh dekat Allah, ya Allah, kalau pintu hati orang ni nak bagi sumbangan kat saya ni, saya tak mau berpulang ni, saya ramai orang yang layak terima sumbangan. Telefon saya berdiri, saya angkat. Dia kata, Ustazah, saya ada sumbangan nak bagi kat Ustazah 10,000. Saya sujud syukur. Bukan untuk saya. Saya tak dapat apa-apa sumbangan daripada kerajaan. Duit elang lah saya bayar elektrik dapat. Duit elang tu lah saya bayar untuk pemandu. Duit elang tu lah saya bayar untuk saya punya kurani. Duit elang tu lah saya bayar pada sumbangan yang kena bayar. Tak ada sumbangan daripada kerajaan. Tapi Masya Allah, Allah Maha Kaya. Bukan tiba hati orang kaya-kaya nak tolong kita. Tak pernah kata tak ada sumbangan. Alhamdulillah ada sumbangan. Tapi kita jadi kerajaan ini, ketua pembangkang, dulu Pak Pro Razi, apabila dia dipecat, dia tak boleh jadi ketua pembangkang. Dia kata dia buat rumah, orang tendang pada rumah dia. Ada ni Korea. Orang buat rumah elok-elok dia tak mau duduk, nak pergi buat rumah lain. Rumah dia duduk tu siang goyang. Dia tak tahu kata rumah dia duduk tu pak dia tu sayang kat orang lain. Akhirnya dia kena tendang. Dia yang buat semua, dia menjadikan jadi pasangan itu dia tendang. Lepas tu kita kata sekarang ini Datuk dah ada parti. Saya duda sekarang. Semua orang bertekor saya. Siapa dah penjing kat dia? Kalau siapa penjing ni, bukan orang lah, makna parti-parti lain kat dia. Pilih masuk parti mana pun, dia kata sama saya duda. Ramai ada orang duduk kat saya di sana. Duda kelapa. Dia cakap betul-betul dengan ni. Lepas tu dia kena pindah daripada ketua pembangkang, dia kena pindah tempat lain. Kita pun kata lagi kat dia, malah Datuk duduk belah kami ni. Tak mau nak duduk belah sana juga. Tak ujung-ujung pun tak apa. Kalau kita ni orang mati, tanam kubur ujung-ujung masjid je ada tangga apa. Kita ni mati, orang tanam kubur ujung-ujung masjid. Agak apa? Faham-faham ambil lah. Dia tak ujung tak apa, asalkan dia boleh duduk belah sana lagi. Dia dipecat. Dan Andy pun cerita, dia baca satu tulisan Zakiah Koya nama. Zakiah Koya ni mengkaji tentang bagaimana ketaksub PAN ni kepada Guang Eng. Dia kata paling taksub kepada Guang Eng adalah pengerusi PAN, iaitu Presiden PAN kan pengerusi. Saya tak tahulah Presiden tak. Saya pun tak tahulah dia parti ni. Sebab saya dengan Datuk Fakhrul ni rapat. Memang rapat. Rapat dengan Datuk Fakhrul ni rapat sungguh. Sebab dalam harian kami dengan dia, dalam expo dia, hatta Ustaz Azizan sebut Enta ni nak ganti anak. Saya cerita ni pengalaman dulu. Enta ni nak ganti anak jadi menteri besar. Tak izin pada dia, kata kat dia, anak ni dah tak larat dah. Enta lah jadi menteri besar. Enta boleh duduk semua portfolio anak. Portfolio menteri besar ni banyak. Tanah, portfolio dia, kewangan, semua portfolio. Semua pakar duduk.
Datuk Fakhrul. Dan disebut lagi, enter pergi main golf dengan Sultan Pak Anak tak boleh dah main golf. Tapi dengan ketidaksabaran yang berlaku pada dia, Allah Ta'ala ujilah kita. Akhirnya dia menikam dari belakang kita Azizan. Sampai berlakulah macam-macam pusat tu, macam-macam berlaku. Akhirnya keluarlah mereka. Ada pas, jadilah pas. Yang saya tahu, saya dekat dengan dia. Dan saya pun tak pernah maki-maki dia. Kalau jumpa tanya apa khabar isteri dia, apa khabar cucu-cucu dia, saya kenal semua. Sebab baik. Termasuk Dr. Ismail, saya kenal sangat, baik sangat. Tapi kali ini kita nampak pembangkang tidak begitu sangat serang kita. Sebab kerusi ketua pembangkang, siapa yang jadi ketua pembangkang, dia akan dapat elang tambahan 2,000. Kita bagi sebiji hektar. Kita bagi seorang kami, kita bagi satu pejabat. Dia ini semua tu bila-bila masa ada pejabat dia, dan dia ada kami, dan dia ada hektar. Driver saya tak pasti dapat tak dapat, tapi yang saya pasti, yang saya sebut tadi itu dapat. Dia boleh tu. Zaman tu jadi ketua pembangkang, habuk bentara. Sekarang pula ending cakap yang terakhir. Esku dapat, Adon dapat beras sejahtera 200 kantik. Tak kantik lah kalau 5 kilo. Penyelaras Dun dapat 100 kantik. Dan kepada pembangkang juga kita bagi 100 kantik. Mana ada lagi, saya tanya MD, kenapa bagi kat pembangkang? Dia kata, mereka pun ada rakyat juga. Mereka pun menang rakyat mereka. Kita kena bagi kat mereka. Kita tak mau rakyat Kedah ini itu disoalkan oleh Allah kepada kita. Kerana kita tak bagi kat mereka, rakyat tak boleh menang. Pembangkang dapat beras. Beras 1 kantik 10 kilo. Kalau dia bagi 5 kilo, dapat 200 kantik. Saya kata kat AJT abang, aduh pembangkang, terima kasih lah. Boleh lah banyak tu. Boleh banyak tu. Kami tak dapat apa, bukan apa entah dulu. Kami bagi keampuan pejamatan. Dan setiap bulan kita bagi 2,000 kepada semua adun pembangkang. Untuk dia bayar gaji pegawai-pegawai di pusat khidmat dia. 2,000 bulan dia pun dapat. Kita bagi tambah 50,000 untuk dia program-program dengan masyarakat. Sumbangan-sumbangan dengan masyarakat. Saya jadi pembangkang, habuk pun tak ada, 5 rek pun tak ada. Kita sabar. Bila kita jadi kerajaan, itulah yang kita buat. Kita minta tolonglah yang ada pada kali ini. Kami ni tak ubah lagi Dun. Masih lagi wakil rakyat. Masih lagi exco. Masih lagi Dun mesyuarat. Dun ni akan terbubar pada Julai tahun hadapan. Tahun depan ni bubar tak bubar, Julai tu dia akan terbubar sendirilah. Akan berlakulah pilihan raya negeri. Bila berlaku pilihan raya negeri, kita kena pertahankan negeri-negeri yang telah kita menang. Kita pertahankan Kelantan, kita pertahankan Terengganu, kita pertahankan Kedah, kita ambil Selangor, kita ambil negeri 9. Dan kita berdoa semoga Pahang juga sekarang ini boleh kita menang. Termasuklah Perlis pun kita menang walaupun tak kaya tak apa. Perlis ni tak banyak sangat. Satu Dun pengundi dia 9,000 ya. Satu Dun pengundi di Perlis, satu Dun 9,000 ya. Kita satu Dun berapa bulan sahaja 58,000 pengundi. Kalau nak buat Dun bagi banyak, satu Dun 9,000, agak-agak berapa Dun kita boleh buat. Perlis tak banyak. Dan penduduk dia 300,000 lebih saja. Kita daerah Kuning saja pun 300,000 lebih lah. Penduduk Kedah 2.2 juta. Banyaknya penduduk Kedah berbanding dengan Perlis. InsyaAllah kita mohon semoga Allah anugerahkan kepada kita Perlis. InsyaAllah kita akan banyakkan negeri-negeri Perikatan Nasional di Malaysia ini. Dan kita perlu hantar Cikgu Azman masuk parlimen. Kerana saya ingat saya lah, Parlimen Padang Serani tak ada lagi wakil Melayu. Saya ingat saya, sebelum itu saya tahu. Mula-mula Lim Lehun 2 penggal. Lepas tu Lim Bikau. Betul tak Lim? Lepas tu Lim Bikau. Lepas Lim Bikau, Gobala Krishnan. Lepas Gobala Krishnan, Surindran. Lepas Surindran, Karupaya. Pengundi Melayu 80,000 lebih. 60% lebih. Kalau kita ni sepakat, boleh menang tak? Boleh menang. Tapi ada orang Lempuah pula dah masuk jadi calon-calon orang Melayu. Nak pecah undi Melayu. Tolonglah sepakat.
Duduk elok-elok, kita boleh hantar Cikgu Azman. Biar kita banyakkan ahli parlimen orang Melayu, sekurang-kurangnya penggubalan undang-undang apa-apa pun yang melibatkan orang Melayu, melibatkan agama Islam, kita akan mendapat sokongan yang padu. Itu cahaya sebenarnya untuk ahli parlimen. Sebab parlimen adalah tempat penggubal undang-undang. Hatta nak naik harga telur sedikit pun adalah mula daripada parlimen. Sebab menang parlimen akan sumpah jadi menteri, menteri bincang dalam kabinet, harga barang nak naik pun dia bincang dalam kabinet. Makna kata terlibat dengan parlimen untuk harga barang yang kita ada, undang-undang yang kita nak patuh, mesti melibatkan ahli-ahli parlimen. Kita carilah ahli parlimen boleh membantu kita menyokong akta-akta yang melibatkan orang Melayu, undang-undang yang melibatkan orang Melayu. Yang semoga kita dapat suatu pembelaan ketika mereka berada dalam parlimen. Dan boleh sokong untuk Cikgu Azman. Ada yang mengundi kat luar ke? Tak semua mengundi kat sini. Kadang-kadang berdegak-degak. Poster ni punya banyak. Kita poster ada support moral. Boleh ada poster banyak, bendera banyak. Yang paling kita hendak adalah ketika dalam bilik mengundi. Yang tu kita hendak undi kita yang banyak. Barulah kita boleh menang. Mana UDM Hendreka ni Hendreka lah. Tak ada Hendreka tu. Hendreka tu dulu ni estate. Ada jadi simak tu Hendreka. Lagi bang Dek? Nama bang Dek? Sebut tu adalah Hendreka. Termasuk sini Hendreka juga. Sini juga Hendreka. Dulu estate Hendreka. Orang pun tak tahu lah. Kami tahu lah dulu. Sebelum naik pembangunan ni kami tahu lah Hendreka. UDM Hendreka ni ada berapa ribu pengundi. Kita kena hendak 51% memang dalam genggaman kita. Barulah kita namakan sebagai modal. Kalau kita nak menang, Hendreka kena menang. UDM Hendreka kena menang. Sekurang-kurangnya kita dapat 50% kita menang. Walaupun kita harap pengundi yang keluar hari ini pengundi melebihi 80% untuk keluar mengundi. Kita nak kena jaga UDM Hendreka ni kena ada yang kita dah tahu dah, yang kita dah tular dah, akan sokong kita sekurang-kurangnya 50%. Itu modal kita. Yang lebihnya sebagai untung untuk kita menampung kawasan-kawasan dia kurang orang Melayu. Kerja ni kena buat. Kita dah berkumpul masak makan kat sini. Dah sampai arahan. Kita dah kumpul masak makan semua kat sini. Kita tinggal lau kita. Musang dah tengok lau kita. Musang dah tengok lau kita tu. Bila Musang dah tengok lau kita, kita keluar mai 20 ni, dia boleh masuk ke sana. Kita ada lagi 4 hari saja. Kira 4 hari. Apa saja nak menentukan menang dan kalah. Mereka lagi 4 hari kat sini, lagi 10 orang makan. Tolong hari pengundi pergi rumah ke rumah. Tolong ajak sebab orang tua ni bila cari bulan. Bulan tak ada abang kat mereka. Bukan tak ada. Ada. Apa tu tak kati lain lah. Pakai baju biru pula. Dulu dia pakai baju hijau oleh elok. Tak. Sekarang kita ada Pakatan Bersatu, Parti Bersatu, Gerakkan, PAN, SAPP dan beberapa parti Sabah dan Sarawak. Kita tak pakai mana-mana lambang. Kita pakai satu tulisan Ikatan Nasional. Kena cerita. Sebab ini salah satu juga BN dah main peranan dia. Tak payah pula mengundi lah makcik. Dia kata, PAN tak ada dah. Dia dah buat ayat macam tu. Jadi takut benar-benar termakan dengan pengundi-pengundi kita. Mereka tak keluar mengundi. Jadi kita akan undi. Dan ada orang setengah kata pula, parlimen tak apa, tak mengundi pun tak apa. Tak, parlimen lah kena mengundi. Ada setengah kata, keluar mengundi pun kalau menang pun aku dah motong batu. Kalau ya, dah motong pun dia orang bincang harga getah. Siapa nak bincang harga getah nak pergi harga lantai? Tentulah dalam parlimen. Buat undang-undang bukan boleh buat di kedai kopi. Undang-undang bukan boleh buat di surau. Undang-undang buat di mana? Dalam dewan, rakyat kena cerita dekat rakyat macam tu. Bapak faham, insyaAllah dia ada kesedaran. Kalau itu siapa, saya mohon kemaafan. Perikatan, PN, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.